Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Vice Marshal Bersara Mahmud Hussein, Pesuruh Jaya Bangladesh ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 15 Februari 2017. Negara Brunei Darussalam terus mencatatkan sifar kes jangkitan baharu COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan hari ini, tidak ada kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori seramai 415 dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak bulan Mac 2020, 3,620 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian yang dijalankan sebanyak 609 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020, 39,644 ujian. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sentiasa mengalu-alukan sebarang sumbangan buku dari mana-mana pihak dari dalam dan luar negeri untuk manfaat kepada generasi pada masa ini dan akan datang. Pagi tadi, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka menerima sumbangan buku daripada Kedutaan Besar Jepun. Majlis penyerahan diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menerima sumbangan buku tersebut daripada Tuan Abi Hiroshi, Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Jepun di Negara Brunei Darussalam. Buku tersebut adalah sebagai simpanan dan rujukan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Negara Brunei Darussalam terus komited melaksanakan 10 strategi utama ke arah usaha menurunkan suhu global bersama dengan negara-negara di dunia sejajar dengan Perjanjian Paris. Pelaksanaan strategi tersebut bagi memastikan pembangunan negara berteraskan rendah karbon serta berdaya tahan iklim. Perincian itu dijelaskan oleh Awang Haji Azhar bin Haji Yahya, Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga semasa temu bual dalam rancangan Rampai Pagi hari ini. Kalau suhu semakin meningkat, ada kesannya kepada dunia. Kalau dilihat, kita ni sudah melihat kesan-kesan yang ada seperti hujan yang lebih frequent, kerap turun, typhoon yang lebih kuat dan kerap, suhu panas yang terjadi di merata dunia, pencairan ais, dan ini akan menjadikan kenaikan tahap laut dan akan efek kebanyakan negara-negara yang datarannya rendah. Jadi Paris Agreement adalah satu perjanjian di mana semua negara dunia ada peranan untuk bekerjasama untuk menurunkan suhu global. Cara untuk menurunkan suhu global ialah pengurangan carbon emissions ataupun greenhouse gas emissions.
Pelaksanaan strategi-strategi utama negara menuju tahun 2035 antaranya bertujuan membantu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. 10 strategi utama. Pertama sekali adalah industrial emissions ataupun dipanggil pelepasan industri. Ya. Yang kedua ialah forest cover ataupun liputan hutan. Ketiga ialah kenderaan elektrik. Atau electric vehicles. Keempat, tenaga lestari, renewable energy. Kelima ialah pengurusan tenaga atau power management. Keenam ialah harga carbon pricing. Ketujuh ialah pengurusan sisa, waste management. Kelapan ialah climate resilient and adaptation, kedaya tahanan dan adaptasi perubahan iklim. Kesembilan ialah carbon inventory ataupun inventory carbon, dan yang penting juga ialah awareness dan education ataupun kesedaran dan pendidikan. Jadi dalam 10 strategi ini, 6 daripadanya mempunyai target. Target pada tahun 2035 ianya mempunyai target untuk pencapaian. Seperti nombor 2, liputan hutan. Jadi target dia dari sekarang sampai 2035 dalam jangka 15 tahun ini, kita ni akan menanam sekurang-kurangnya 500,000 pohon. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan daripada pelbagai pihak bagi usaha menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Bahan beritanya selepas petikan titah ini. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan daripada pelbagai pihak bagi membantu pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, khususnya kementerian tersebut dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam menyumbangkan cek berjumlah RM1,266 yang diserahkan oleh Pengeran Abdul Wahab bin Pengeran Hassan, Naib Yang di-Pertua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam selaku pengurus jawatan kuasa tadbir Yayasan Pengakap kepada Awang Haji Abdul Khalid Ashari bin Haji Azhari, pemangku Ketua Eksekutif Tingkat Khas Kementerian Kesihatan. Orang ramai masih berpeluang untuk menghulurkan sumbangan kepada COVID-19 Relief Fund sebelum akaun dana tersebut ditutup pada 1 Ogos depan. Permohonan bagi mengikuti pengajian di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasnal Bolkiah sedang dibuka sehingga 17 Ogos 2020 bagi sesi pengajian peringkat menengah tahun 7 2021. Borang boleh diperolehi di pejaban Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasnal Bolkiah atau muat turun melalui laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Agama www.kheu.gov.bn. Maklumat lanjut hubungi 222-2090 atau 222-2093 atau 222-2096, sambungan 229 atau 230 atau 206. Awang Haji Muhammad Khairul bin Haji Bakar, Timbalan Pengetua Hal Ehwal Pelajar Institut berkenaan menjelaskan, setakat ini 130 permohonan diterima. Pemohon-pemohon yang ingin mengikuti pengajian di Institut Tahfiz berkenaan hendaklah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Menyentuh mengenai dengan kriteria pelajar-pelajar ataupun calon pelajar yang kami cari, tentunya kami melihat kepada kesungguhan dan minat calon itu dalam menghafaz Al-Quran, dan selain itu kami juga setentunya melihat kepada mutu bacaan calon itu, dan kami juga melihat mutu suara calon itu sebagai satu kelebihan. Aspek kebajikan dan promosi hak-hak kemanusiaan dan kesaksamaan orang-orang kelainan upaya
menjadi topik utama semasa sesi perbincangan anjuran Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini petang tadi. Sesi perbincangan yang diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-30 penandatanganan Americans with Disabilities Act ADA itu disertai oleh wakil-wakil dari beberapa persatuan dan pertubuhan NGO di negara ini, termasuk Pusat Bahagia di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Unit Pendidikan Khas di bawah Kementerian Pendidikan. Semasa perbincangan ini, Dayang Nurul Huda binti Awang Haji Muhin, pemangku Ketua Pentadbiran Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, mengongsikan pengalamannya semasa berada di Disability Rights Montana, Amerika Syarikat selama 6 minggu. Acara ini juga memberikan peluang bagi pertubuhan-pertubuhan seumpamanya terlibat dalam dialog mengenai mempromosi hak-hak kemanusiaan dan kesaksamaan, terutama sekali bagi rakyat dan penduduk Brunei yang berkelainan upaya. Sekali dengar, Auda mungkin tidak menyangka bunyi yang dihasilkan hanya melalui gerakan mulut. Namun, begitulah keunikan sebuah kumpulan seni muzik tempatan Brunei Beatbox Unity yang mampu menghasilkan berbagai nada seperti bunyi drum tanpa menggunakan sebarang peralatan muzik. Untuk mengetahuinya, kita ikuti laporan bersama Hamizah Latif. Berkibarlah bendera kita, melambai di angkasa raya. Inilah tumpah darah kita. Nama saya Wafi Rusli dan saya adalah salah satu founder Brunei Beatbox Unity. Dan saya mula berminat dalam seni beatbox ini sejak tahun 2014. Seni beatbox ini sebenarnya bermula dari mengikutkan bunyi-bunyi drums. Kalau ia evolve mengikut dubstep, trap apa semua tu ada macam bunyi macam wow. So banyak lagi bunyi efek yang termasuk dalam seni beatbox itulah, bukan saja bunyi drums. Kemahiran seni beatbox di negara Brunei Darussalam semakin berkembang pesat, terutama dalam kalangan anak muda. Cabaran dalam menyampaikan seni karya beatbox ini adalah penerimaan orang lah. Tidak semua orang dapat menerima bunyi-bunyian itu datang dari mulut dan suara saja. Antara pencapaian saya dalam seni beatbox ialah pernah mengikuti pertandingan antarabangsa di Indonesia, Jakarta dan juga Kuala Lumpur, Malaysia. Dan juga saya pernah menganjurkan 2 beatbox event dengan sokongan KBS. Peluang membuat persembahan ke hadapan raja yang berjiwa rakyat antara pencapaian yang paling manis dan berharga bagi Wafi Rusli dan rakan-rakannya. Perasaan saya masa itu adalah gemetar, terharu dan bangga. Kenapa gemetar? Sebab menunggu ketibaan Kebawah Duli. Terharu sebab Kebawah Duli sanggup meluangkan masa bersama rakyat untuk mendengar hasil karya masing-masing. Dan bangga sebab dibagi kepercayaan untuk menyampaikan hasil karya sendiri itulah. Alhamdulillah. Ladang sayur-sayuran dan buah-buahan Syarikat Perniagaan Hajah Arni Haji Ali dijangka menghasilkan 35,700 kilogram ubi kayu sebulan. Selain menghasilkan ubi kayu, syarikat juga menghasilkan tanaman lain seperti ubi manis, timun, kacang panjang, labu air, lada, tomato dan peria. Tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan milik Awang Zaki bin Haji Sahak ini diusahakan di tapak seluas 2 hektar di kawasan Kemajuan Pertanian Lumapas. Syarikat ini mula berkecimpung dalam bidang pertanian sejak tahun 2005 di Kampung Junjungan dan Kampung Lamunin Tutong secara kecil-kecilan sahaja, namun perusahaannya mulai menampakkan hasil selepas ditawarkan tapak oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan untuk memajukan lagi tanamannya. Pada masa ini, syarikat telah membuat permohonan tambahan tapak pertanian baru untuk mengusahakan tanaman jagung manis dan ubi kayu masing-masing seluas 2 hektar.
mula berkecimpung dan berminat dalam sektor pertanian ni dari kecil lagi, kerana kedua bapa saya juga menjalankan aktiviti pertanian. Oleh itu saya lihat pertanian ini boleh menjana ekonomi untuk menjaga kehidupan keluarga dan juga boleh mendapatkan pendapatan yang lumayan. Jenis tanaman yang kami tanam di ladang ini seperti ubi manis, jagung manis, ubi kayu manis, pria, tomato, lada merah, buah nanas dan bermacam-macam lagi lah. Penghasilan kasar sebulan bagi tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan syarikat ini antaranya ubi kayu sebanyak 1,700 ke 2,000 kg, ubi manis 1,600 ke 2,000 kg, kacang panjang 260 ke 500 kg, timun 1,950 ke 2,000 kg, pria sebanyak 840 ke 1,000 kg, buah tomato sebanyak 1,500 ke 2,000 kg dan jagung manis sebanyak 2,400 ke 4,800 tongkol. Hasil tanaman syarikat dipasarkan ke pasar-pasar borong, pasar raya, pejabat-pejabat, sekolah-sekolah selain memasarkannya melalui media sosial. Ladang ini bolehlah meningkat sebulan ke sebulan. Selalunya di barang-barang hasil pertanian ini kami pasarkan ke pasar raya, pondok-pondok dan jualan sayur-sayuran, dipasarkan kepada pasar-pasar borong, dan kami juga membakalkan kepada syarikat-syarikat yang membuat makanan, yang mengusahakan makanan, dan juga untuk memudahkan kami untuk memasarkan hasil tanaman kami menggunakan juga melalui media sosial. Dalam melancarkan lagi aktiviti penanaman syarikat ini, pihak kerajaan khususnya Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan banyak memberikan bantuan kemudahan lain selain menyediakan tapak-tapak untuk mengusahakan ladang pertanian. Alhamdulillah, bantuan yang dibagi oleh kerajaan banyak. Berbanyak-banyak terima kasih kepada Kerajaan Kebah Duli melalui Jabatan Pertanian Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah banyak memberi kami bantuan seperti kemudahan ladang-ladang, seperti saluran air bersih, pembersihan lubang-lubang, dan juga tunjuk ajar cara-cara bertanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Laporan lanjut mengenai syarikat perniagaan Hajah Arni Haji Ali boleh diikuti dalam Berita Ekonomi 9 Ogos 2020 pada pukul 7 malam melalui saluran RTV Perdana. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami tekanan air rendah, terutama sekali bagi kawasan yang tinggi malam ini dari pukul 9 malam sehingga 12.30 malam. Tekanan air rendah adalah disebabkan kerja-kerja penggantian injap di loji rawatan air layong. Ikuti maklumat mengenainya.